Bila sebut kuburan Nabi ni, itu sebab ada baru-baru ni ada orang duk hantar viral kan, nak korek kubur Nabi dan sebagainya. Ini kisah lama dah. Itu sebenarnya dah berapa kali siri ni. Tetapi siri nak menggali kuburan Nabi ini oleh kerajaan Saudi bukan sekarang, daripada tahun 1924. 1924 ketika kerajaan Uthmaniyah tumbang, bila munculnya seorang laki-laki yang nama dia Muhammad bin Abdul Wahab, maka bangkitlah golongan yang ada di Saudi ni, aliran pemikiran Wahabi Salafi. Mereka lah sebenarnya yang beria-ia nak korek kubur Nabi ni daripada 1924. Dalil dia apa tuan-tuan? Dalil dia adalah hadis di dalam Bukhari. Ada satu hadis di dalam Bukhari yang Nabi SAW melarang membina alal kubur, membina bangunan ataupun bilik di atas sebuah kuburan. Ada hadis tu, memang ada dalam Bukhari. Nabi melarang membina alal kubur. Jadi pada tahun 1924 ketika tumbang, ketika ditubuhkan kerajaan Arab Saudi, maka 1925 kalau saya tak silap, peristiwa memecahkan, meletupkan semua bangunan-bangunan kuburan di Jannatul Baqi. Tak ada satu orang pun yang boleh mendustakan benda tu. Seluruh dunia Islam tahu peristiwa tu, termasuk golongan Salafi Wahabi. Tapi mereka rasa benda yang dia buat tu betul. Dia pasang letupan dan dia buat keputusan pada waktu itu di Jannatul Baqi ada kuburan Ahlul Bait, kuburan para sahabat, yang mana ada sedikit binaan. Ada macam, saya 2-3 hari lepas pergi Melaka. Oh tak. Oh tak. Saya ada urusan kerja, tak ada kempen. Ada urusan, saya pergi. Jadi teringin nak makan, dia kata kat Melaka tu ada mi bodoh, dia panggil. Mi bodoh. Haji Hassan jual mi tu. Jadi saya suka mi tu. Saya pun pergi. Rupanya di belakang kedai jual mi bodoh ni ada kawasan perkuburan. Dan di tengah-tengah kawasan perkuburan tu ada satu kubur, dan saya rasa ini mungkin satu orang ahlullah ataupun satu orang ulama di Melaka silap. Jadi di atas kuburan dia tu, dia buatlah satu macam kubah, satu bangunan macam kubah. Jadi kubur dia tu nampak, dalam kubur lain tu nampak biasa, tapi kubur dia ni tengah-tengah tu nampak dan terpelihara. Tak ada apa pun, tak ada orang pergi sembah kat situ. Tapi di Jannatul Baqi, ketika mereka muncul di Saudi, maka mereka telah buat keputusan untuk memecahkan seluruh bina alal kubur di Baqi. Maka telah jadi macam satu pesta. 1925 dia letupkan, maka dia telah ratakan. Ini tuan-tuan pergi Jannatul Baqi, tengok Baqi macam mana, dia kosong. Tuan-tuan pun tak tahu mana satu perkuburan Ahlul Bait, betul? Tak tahu. Yang kena lekat luar tak tahu, melainkan kita diberitahu. Dia tidak mau meninggalkan apa-apa tanda pun. Dia merasakan apa yang dia buat itu benar, sedangkan dia telah ditentang oleh majoriti ulama Ahlus Sunnah wal pada ketika itu. Sehinggalah setelah mereka menghancurkan seluruh bangunan-bangunan, seluruh bangunan alal kubur yang ada, tanda-tanda yang ada di situ, dia telah meratakan. Maka akhirnya ulama Saudi pada ketika itu, mereka telah mula berbincang mengenai kubah hijau tu. Kubah
dia dah mula nak bincang pasal kubah hijau tu. Sebab apa? Sebab dia dah pecahkan semua bina alal kubur yang ada di Jannatul Baqi. Sedangkan kubur Nabi berada dalam bina alal kubur. Kubur Nabi berada dalam bilik, dalam bangunan. Jadi mereka telah mula muzakarah, nak keluarkan, nak pecahkan kubah hijau dan keluarkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan jasad Umar, keluarkan jasad Abu Bakar dan bawa mereka ke Baqi. Tanah macam orang biasa. Rekod. Tanah macam orang biasa. Dia berdasarkan dalil ni. Dan dalil yang kedua adalah bagi mereka, bagi golongan Wahabi, orang yang menziarahi, orang yang melakukan perjalanan ke Madinah dengan niat untuk menziarahi Nabi, kuburan Nabi, itu adalah perjalanan maksiat. Tuan-tuan kena faham benda ni. Bagi golongan Wahabi Salafi, mana-mana orang yang melakukan perjalanan semata-mata pergi ke Madinah dengan niat untuk menziarahi kuburan Nabi, bukan untuk menziarahi masjid, maka niat itu adalah, perjalanan itu adalah perjalanan maksiat. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah tidak berpegang pada pandangan itu, pandangan yang ekstrim, yang hulu. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, satu ketika dia pernah mengutus satu utusan daripada Damaskus di Syria. Dia raja, dia khalifah, dia hantar satu utusan, satu caravan, satu utusan daripada Syria, semata-mata dihantar ke Madinah, pergi dekat makam Nabi dan sampaikan salam Umar bin Abdul Aziz ke kuburan Nabi dan balik. Special punya utusan dihantar semata-mata sampai depan kubur Nabi, beri salam dan balik. Bukan buat haji pun. Dihantar utusan itu daripada Damaskus di Syria. Maka bagi golongan ni, golongan yang hulu ni, golongan yang berpandangan, dia kata tak ada. Mana-mana perjalanan orang yang datang ke Madinah, kalau niat nak menziarah Nabi, ini perjalanan maksiat, melainkan niat kena menziarahi masjid. Maka berlaku kontradik. Dan mereka beranggapan orang bila datang Madinah ni, datang masjid Nabi nak cari Nabi, datang masjid Nabi nak cari Nabi. Dia kata ni hulu. Maka dia kata kita kena elakkan orang buat kerja-kerja syirik bid'ah. Itu keluar tu. Syirik bid'ah, khurafat, syirik bid'ah, kafir. Itu je dalam mulut dia. Akhirnya dia nak keluarkan kubur Nabi tu, dia nak pecahkan kubah hijau. Dan muzakarah 1925 selepas pemecahan kuburan di Jannatul Baqi. Akhirnya bila kertas kerja itu, paperwork tu, kertas kerja itu dipersembahkan kepada Raja Saudi pada ketika itu. Inilah satu, tuan-tuan, Allah SWT punya kuasa, dan Allah jaga jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Saudi ni bukan orang soleh pun. Tetapi orang tak soleh ni, tuan-tuan, bak kata orang jahat macam mana pun, tapi bila datang pada satu kertas kerja nak pergi korek kubur Nabi ni, dia jadi tak? Dia jadi apa? Dia jadi takut. Dia akan berkata dengan diri, jahat-jahat aku ni, minum arak ke dan sebagainya, tapi kerja yang kau nak suruh aku buat ni, diri dia sendiri pun takut. Tetapi kerana benda yang dibawa ni oleh ulama-ulama Saudi, 1925 minta supaya apa? Kita minta tuanku restu untuk kita korek. Kita dah selesaikan Baqi ni. Ketika mereka meletupkan
majoriti ulama Sunni dan orang Islam yang menyaksikan tu berlinangan air mata. Tapi dah tak boleh nak buat apa sebab terlalu banyak berlaku pertumpahan darah, betul, banyak pembunuhan. Yang tu Muhammad bin Abdul Wahab kena jawab depan Allah besok. Kalau dia rasa pemikiran dia benar, dia kena jawab depan Allah besok. Sebab pedang dia telah mengalirkan ribuan darah kaum muslimin. Itu dia kena jawab. Jadi akhirnya ketika paper itu sampai, ini saya kena beritahu tuan-tuan, bila paper ini sampai, Raja Saudi pada ketika itu jadi takut. Akhirnya dia telah buat satu keputusan. Dia beritahu dengan ulama yang bawa paper tu, dia kata beginilah. Sebab dia raja, dia bukan alim. Bukan dia alim pasal hadis pun. Yang alim pasal hadis ni siapa? Ulama lah. Akhirnya dia telah beritahu, dia kata begini, kalian keluar daripada Saudi ini, dapatkan pandangan negara-negara Islam, dapatkan pandangan, pergilah kalian ke tempat-tempat di mana khazanah hadis ni, ulama-ulama hadis. Sebab ulama hadis bukan duduk dalam Mekah je, ulama hadis bukan duduk dalam Madinah je. Ada ramainya ulama-ulama hadis yang duduk di luar Mekah dan Madinah. Dia kata pergi cari tempat-tempat di keluar daripada Saudi ni, bawa hadis ni dan muzakarah dengan mereka. Muzakarah dengan mereka, ambil pandangan mereka, tengok bagaimana, dan kemudian baru kita buat keputusan. Ni saya kena beritahu tuan-tuan. Maka satu jemaah daripada Saudi telah dibentuk dan dihantar ke Darul Ulum Deoband, tempat Tuan Guru Nek Aziz bin Ni'mat mengaji. Tuan Guru Nek Aziz Nikmat, dia mengaji hadis di Darul Ulum Deoband. Dia mengaji di tangan Maulana Husin Ahmad Madani. Tuan-tuan kena ingat nama ni saya sebut. Guru dia adalah Maulana Husin Ahmad Madani, meninggal 1957. Pada waktu itu di Darul Ulum Deoband ada 500 ulama hadis duduk di Darul Ulum. Dan dua ulama hadis yang masyhur pada ketika itu adalah Maulana Husin Ahmad Madani dan Maulana Ashraf Ali Tanwi. Dua orang ni. Jadi ketika utusan ni sampai ke Darul Ulum, dia telah jumpa mudir dia, maknanya Maulana Husin Ahmad Madani. Maka dia telah beritahu tujuan kedatangan dia, apa sebenarnya niat kedatangan dia. Maka mereka telah bacakan hadis ni di depan Maulana Husin Ahmad Madani. Dia kata tujuan kami datang nak muzakarah ilmiah berdasarkan hadis ni. Jadi kalau kalian ada sebarang pertentangan, kalian beritahu kami. Kalau tidak, kami akan mengambil keputusan untuk pecahkan kubah hijau tu dan bawa jasad Nabi keluar. Maka bila dia beritahu Maulana Husin Ahmad Madani, terdiam Maulana Husin. Tapi Maulana Husin Ahmad Madani ni Allah bagi dia hikmah. Dia kata dengan wakil Saudi, dia kata macam ni, tuan adalah tetamu kami, tuan duduk di madrasah ni, di Darul Ulum ni, kami minta 3 hari 3 malam. Sebab hak melayani tetamu 3 hari 3 malam. Itu hak tetamu. Jadi Maulana Husin Ahmad Madani beritahu, tuan jadilah tetamu kami, bagi kami masa 3 hari. Jadi bila mereka duduk 3 hari itu, maka Maulana Husin Ahmad Madani pada ketika itu telah buat satu, maka masa tu tak ada handphone. Betul tuan-tuan? Mana ada handphone? Macam mana nak viralkan benda tu? Nak beritahu, nak adakan mesyuarat tergempar. Maka
dalam masa 3 hari itu, maka berita telah sebar dari mulut ke mulut, bandar ke bandar, sehingga akhirnya Maulana Husain Ahmad Madani telah panggil seluruh ulama hadis yang ada di daerah Darul Ulum pada ketika itu. Maka orang yang meriwayatkan kisah ni, dia kata telah berkumpul hampir 500 muhaddisin di Darul Ulum, telah berkumpul nak mesyuarat benda tu. Akhirnya mereka berkumpul. Jadi bila mereka berkumpul dalam satu tempat, maka tempat tu mereka masuk dalam masjid. Darul Ulum Madrasah ni dia ada masjid dia, maka dia masuk dalam masjid. Maka wakil Saudi ni pun masuk dalam masjid. Bila mereka masuk, salah seorang daripada mereka ni naik atas mimbar. Dia naik atas mimbar. Kemudian dia berkhutbah. Dan dalam khutbah dia beritahu apa tujuan mereka datang. Dan tujuan mereka datang adalah semata-mata untuk muzakarah hadis riwayat Bukhari ini. Dan dia kata, kalau hadis ini benar, dia baca hadis tu, bina alal kubur, tentang larangan binaan atas kubur dalam bilik ni. Dia kata kalau ada sebarang penentangan, tuan-tuan beritahu tuan-tuan punya hujah. Kalau tidak, kalau betul hadis ni sahih, memang rantaian dia sahih, tidak ada terputus sanad dia, maka menjadi tanggungjawab kita orang beriman untuk melaksanakan hadis ni, iaitu apa? Pecahkan kubah hijau. Akhirnya ketika habis dia khutbah, dia tanya, ada tak apa-apa penentangan? Ada apa-apa komen? Pada waktu itu Syekh Zulfaqar, dia kata apa? Dia kata pada waktu itu 500 ulama yang ada dalam masjid dalam waktu itu, dia kata pin drop silent. Pin drop silent. Kalau jarum tu jatuh, boleh dengar bunyi dia. Terdiam seluruh ulama hadis. Dalam beberapa minit telah dengar bunyi tangisan yang kuat dalam masjid. Semua ulama menangis. Dan telah berkata satu orang ni, dia kata dengan Maulana Husain Ahmad Madani, dia kata, ya Sayyidi, dia kata, tuan, mereka ni datang dari tempat yang jauh, sedangkan jasad Nabi di bawah jagaan mereka, tetapi mereka datang ke tempat kami dengan membawa satu perkara ilmiah. Dia panggil ada perbincangan ilmiah, di mana daripada ada muzakarah ilmiah, datang semata-mata nak bawa benda ni. Apalah yang kami boleh buat lagi untuk mereka ni? Apa sebenarnya yang mereka nak ni? Dalam keadaan menangis tu, tiba-tiba bangun satu orang laki-laki. Dia kata apa? Yang bangun ni Maulana Ashraf Ali Tanwi. Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih jawab, mula-mula sekali dia kata, alhamdulillah. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah memberikan diriku kefahaman hadis bina alal kubur mengatasi kalian semua orang ni, termasuk mereka. Kata Maulana Ashraf Ali Tanwi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku kefahaman hadis Bukhari ini mengatasi kamu yang 500 orang ni, dan juga mengatasi mereka. Jadi Maulana Ashraf Ali Tanwi beritahu, hadis bina alal kubur ini riwayat Bukhari, hadis itu muttafaqun alaih, dia sahih, hadis itu sahih. Rantaian dia yang meriwayatkan periwayat itu juga sahih, matan dia juga sahih, tidak ada sebarang kecatatan hadis itu. Memang benar, kata dia, Nabi melarang bina alal kubur. Lepas tu dia jawab dalam bahasa Urdu, dia kata, likin, akan tetapi hadis itu tidak terpakai kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia jawab macam tu, Maulana Ashraf Ali Tanwi bangun, Maulana Husain Ahmad Madani bangun dan beritahu dia. Dia kata, wahai Ashraf, apa yang kau cakap ni?
pada sebahagian tempat kau beritahu dengan kami hadis itu sahih, riwayat dia betul, matan dia tidak ada sebarang kecatatan, dan kau beritahu, Nabi beritahu tu benar. Tapi pada waktu yang lain kau beritahu hadis itu tak terpakai kepada kuburan Nabi. Maka Maulana Ashraf Ali Tanwi jawab dengan kelompok Saudi ni. Dia kata apa? Dia kata kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sebelum kubur, tempat tu apa kata dia? Sebelum kubur, tempat tu apa? Tempat itu adalah bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, rumah Sayyidatina Aisyah. Sebenarnya bukan bilik, dia rumah. Jadi Maulana Ashraf Ali Tanwi beritahu, bilik dulu ke kubur dulu? Maknanya bilik dulu baru kubur. Makna kubur datang kemudian. Yang Nabi larang adalah membina alal kubur, membina bilik di atas kubur dulu. Maknanya kubur dah tanam, lepas tu buat bilik. Jadi kuburan Nabi berbeza, iaitu bilik dulu baru kubur. Bila Maulana Ashraf Ali jawab macam tu, maka kelompok Saudi ni terdiam. Maka seluruh ulama India bangun takbir. Dan pada waktu disebabkan peristiwa inilah Maulana Ashraf Ali Tanwi mendapat julukan Hakimul Ummah. Tuan-tuan tanya, dia dapat gelaran Hakimul Ummah, terselamat kubah hijau tu, disebabkan sumbangan ulama hadis di Darul Ulum. Dua orang, Husin Ahmad Madani dengan Maulana Ashraf Ali Tanwi. Dua orang ni. Jadi 1925 lagi dah sibuk nak korek kubur. Jadi tapi terhalang. Raja Saudi balik-balik, bila balik tak jadi. Tahun 70-an pun datang, 80-an pun paper tu datang lagi. Dia nak lagi korek kubur Nabi ni. Tak tahu apa sebenarnya yang dia nak. Dia nak pindahkan, korek kubah hijau tu, pecahkan kubah hijau tu, ambil jasad Nabi, simpan dekat Baqi'. Ini fitnah Wahabi ni. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Saya berani cakap tu sebab ada recording. Buktikan saya salah. Benda tu ada kat saya. Kisah Maulana Ashraf Ali Tanwi tu, seluruh ulama India tahu kisah tu. Tapi dia nak juga buat benda tu. Itu yang baru-baru ni viral, hantar lagi. Jadi itu bukan zaman sekarang, itu sebelum tahun 90, tahun 2000, masa tahun 2000, sebelum Raja Salman, sebelum tu. Dia nak lagi paper tu masuk lagi. Paper tu. Tu sebab dia orang ni, dia anti kubur. Dia anti kubur. Dia tak boleh tengok kubur. Dia tak boleh tengok orang ziarah kubur, hati dia bernanah. Jadi dia panggil kita yang ziarah kubur ni kuburion. Ini kuburion ni. Dia panggil orang yang rajin pagi raya pergi ziarah kubur ni, sekejap-sekejap pergi ziarah kubur. Ini semua dia panggil golongan kuburion. Ini kuburion ni orang ni. Ni kaki sembahyang kubur ni, dia kata. Tu pasal dia tak boleh tengok kubur Nabi tu. Kalau boleh dia nak pergi letak dekat Baqi'. Jadi kita ni semua esok nanti pergi Madinah, terkial-kial cari mana kubur Nabi tu, kat mana tu. Sejahat-jahat kaum ni, kan? Dia tak boleh tengok. Dia anti tengok pagi raya orang sibuk nak pergi kubur, dia anti. Viral dia akan keluar lagi sehari 2 hari nak raya, dia akan tabur viral dia. Lepas tu dia panggil ni puak-puak kuburion ni. Jadi dia nak bawa aku. Jadi kita tak tahu. Kita hari ni pergi Jannatul Baqi', siapa tahu mana kubur Abdullah ibn Abbas? Tak tahu, melainkan kita diberitahu oleh orang, ni dia kata ni. Tak ada tanda, kita pun tak tahu. Dia tak bagi. Hari kubur Nabi tu nak ditanam kat situ. Akhirnya kubur Nabi kat mana? Tu orang kat ramai-ramai tu. Doa je lah daripada jauh ni. Tapi tanya dia, mana Raja Saudi punya kubur? Tu ni. Raja Saudi dia boleh tunjuk. Mana Raja Saudi kau? Ni. Hati-hati dengan kaum ni. Ni lebih bahaya fitnah dia daripada Syiah. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Jadi bila termasuk ni, saya terpaksa bawa kisah ni. Kisah ni kisah yang besar. Kalau tuan-tuan nak cari, tuan-tuan carilah, tuan-tuan Google cari Maulana Ashraf Ali Tanwi. Nasib baik keluarlah kisah tu.
Maulana Husin Ahmad Madani dan sebagainya. Jadi peristiwa nak gali kubur Nabi ni daripada 1925 dah paper tu dah masuk dah, 4-5 kali dah. Tetapi rancangan itu tidak berjaya. Sebab apa? Allah pelihara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam.